Assalamualaikum dan selamat malam geng. Bertemu kembali dengan saya CFW Motovlog. Sekarang jam menunjukkan 12.11 malam geng. Dan untuk malam ni alhamdulillah saya nak berkongsi sebuah cerita yang terjadi dekat warden saya sendiri geng. Saya nak ceritakan balik, tapi mungkin saya cerita mana saya ingat je lah, sebab kisahnya tu agak panjang juga. Dan warden saya ni dia berkongsi dekat Facebook lagi. Okey, jadi sebelum saya nak mulakan buat konten, kepada yang belum subscribe, jangan lupa geng, boleh tekan button subscribe yang berada di bawah. Okey, terima kasih kepada yang dah tekan button subscribe. Terima kasih juga yang dah support channel saya ni. Jadi sebelum tu jom geng, kita layan intro dulu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Okey geng, bersama kembali dengan saya CFW Motovlog. Okey, sekarang ni saya dah ni dekat jalan kampung saya lagi ni geng. Okey geng, sambung balik. Cerita yang saya nak sampaikan ni adalah berdasarkan kisah benar yang dialami oleh warden saya sendiri geng. Ceritanya bermula waktu warden saya ni geng pulang daripada rumah mak mentua beliau yang berada di Johor Bahru. Selesai pulang untuk lepas tengok orang rumah dia lah geng. Orang rumah dia baru bersalin. Jadi beliau ni memulakan perjalanan waktu tu untuk pergi ke tempat kerja, kira waktu pagi geng, dalam pukul 4 gitulah, sampai nak ke pukul 4 pagi. Okey, jadi ni warden saya ni daripada jalan tu dia potong terus ikut highway Senaidi Saru geng. Highway yang dulu saya ada cerita kisah yang kisah yang terjadi dekat saya geng. Iaitu motor saya berat atau mendak kan waktu tu. Jadi bila dah dekat sempang highway Senaidi Saru tu, kereta yang dipandu oleh warden saya ni geng, dia ada rasa macam berat juga. Berat. Dan waktu tu dia perasan di bahagian cermin hadapan kereta dia ada seakan-akan satu kain putih, kibaran kain putih yang menutupi bahagian cermin depan pemandu tu lah. Jadi warden saya ni macam pelik jugalah, satu berat dan satu macam ada kibaran kain. Dan bila ada beberapa kereta yang melepasi kereta warden saya ni, semua kereta tu akan buka lampu tinggi dan akan horn geng. Dan bila dah lalu sebelah kereta warden saya ni, pemandu tu atau penumpang dekat kereta tu, dia akan tunjuk-tunjuk bahagian atas. Jadi dalam kisah yang warden saya sampaikan, dia dah tahulah mungkin yalah benda-benda macam ni kan. Okey geng, kita sambung. Jadi dah rasa macam tu, warden saya pun meneruskan perjalanan lah. Walaupun dengan kereta berat macam tu, dia keluar, dah sampai dekat Tol Senai tu dia keluar. Jadi sepanjang highway tu, kereta dia yang dia rasa berat tu kan, alhamdulillah lah dah berkurangan bila masuk di lebuh raya utara, highway utara selatan lah. Jadi bila dia ni sama tempat dengan pusat kemahiran yang dulu saya belajar di area minyak beku. Jadi nak cepat keluar lah, dia tak keluar ikut hitam, dia keluar ikut sempang lah. Jadi daripada sempang tu nak ke tempat pusat belajar tu akan lalui satu lagi kawasan, nama dia Separenggam, dan kita akan lalu Benut geng. Benut dan terus lalu Pekarangit, terus sampailah ke jalan dalam video yang saya lalu. Yang saya lalu dalam video lepas tu kan ada kan jalan minyak beku ke Senggarang tu. Situ geng jalannya. Okay geng, jadi cerita dia yang lagi seram pula bermula sewaktu dia dah
masuk ke Separenggam untuk ke Benut tu lah. Okey geng, jadi bila dah sampai di satu kawasan yang area-area Separenggam Mandi Rono Benut tu, beliau seakan-akan mendengar satu suara tangisan. Tangisan anak kecil lah geng. Anak kecil macam baby lah. Waktu beliau melihat ke arah jam di kereta tu, waktu tu dah pukul 5 pagi. Jadi tadi pengalaman dia, dah lah kereta dia berat dan ada kibaran kain putih. Dan lepas tu pula, setiap kali ada kereta yang melepasi kenderaan warden saya ni geng, semua nunjuk bagi atas. Jadi warden saya pun dah tak sedap apa semua. Dia buka radio dengan agak kuat lah. Kira dia macam nak fokus. Dia nak fokus dekat jalan raya. Jadi waktu dia tengah buka radio tu, suara tangisan masih kedengaran. Dan sampai di kawasan yang dia kata dah masuk, dah lepas Separenggam ke Benut tu lah, kira dah lepas traffic light Parit Mandi Rono tu, tiba-tiba radio dia tak ada suara geng, macam mati. Dan kali ni dengan lebih jelas lagi lah, telinga beliau menangkap satu suara yang agak kuat, iaitu tangisan budak kecil tadi tu. Mungkin dia tangis, dia menangis uek macam tu lah kan. Bila warden saya ni tengok ke arah cermin belakang, beliau agak terkejut lagi. Jadi beliau terlihat di bahagian penumpang, kerusi penumpang belakang, ada seakan satu lembaga putih. Satu lembaga putih berambut panjang dan kelihatan seperti menukung sesuatu lagi. Mungkin menukung baby. Jadi warden saya waktu tu memang dalam hati dia cuba kuatkan semangat. Dia baca-baca surah apa yang dia ingat. Alhamdulillah dia kata dia masih ingat lagi. Dan juga dia pesan dalam hati lah, janganlah ganggu aku apa semua, sebab nak cari rezeki, baru pulang dari lihat anak isteri kan. Bila waktu dia toleh sekali lagi, benda tu masih ada geng di belakang. Dan kali ni benda tu mendongakkan mukanya untuk memperlihatkan wajahnya kepada warden saya. Warden saya kata muka lembaga tu memang sangat seram. Muka dia putih, pucat, mata dia merah, tak ada hitam, terus merah. Dan seakan-akan macam ada urat-urat lah di bahagian muka tu. Dan waktu tu terus warden saya memang, dia kata memang lemas semangat lah dalam kisah tu kan. Tapi dia masih kuatkan semangat sebab dia kata kalau nak berhenti pun dekat mana, sebab situ jalan-jalan kampung kan. Situ ada macam rumah-rumah sikit lagi. Jadi bila dia dah keluar sampai daripada jalan Benut tu nak ke jalan Rengit lah kan, nak sampai ke Rengit tu, dah belok ke kanan dari traffic light tu, benda tu masih ada. Dan sampai dia melepasi satu masjid di area di Pekan Rengit Benut tu, baru tangisan bayi tu hilang. Dan bila dia toleh ke belakang, dia lihat lembaga berpakaian putih dan bermuka pucat tu sudah tak ada lagi. Kira dah hilang lah. Jadi warden saya pun alang-alang, dia kata dia berhenti dekat masjid tu, dah selepas solat subuh apa semua, dia teruskan perjalanan lah untuk menuju ke pusat latihan kemahiran tu. Sebab memang pagi tu terus dia masuk kerja lagi. Jadi waktu dia dah sampai di pusat latihan kemahiran apa semua, dia dah siap-siap. Waktu dia nak turun daripada tempat kira macam rumah hostel guru-guru pendidik tu kan, dia perasan dekat bahagian belakang tempat duduk kereta dia tu ada seakan satu objek lagi. Jadi dia pun pelik lah, dia tak ada tinggalkan barang waktu malam tu kan dekat bahagian tempat duduk belakang pula tu. Jadi dia pun ambil kunci kereta dia balik dekat atas. Dan bila dia turun balik, dia buka kereta dia balik. Alangkah terperanjatnya geng, objek yang dia nampak tu adalah sekeping kayu, iaitu batu nisan. Kira kayu nisan zaman-zaman dulu lah. Dan kayu nisan tu tertera tulisan Jawi geng, sekian binti sekian. Dalam Facebook tu warden saya ada sebut siapa nama dalam batu nisan tu, tapi dekat video ni saya tak sebut lagi. Dan ada tarikh tak silap saya, tarikh saya lupa.
Saya lupa hari dan bulan berapa. Yang saya ingat tahun je, iaitu tahun 1989 geng. Jadi kira Nissan lama lagi. Dan saya tak pasti terangkam dekat kamera saya ke tak. Tapi tadi masa saya macam mengajukkan bunyi tangisan budak kecil tu, seakan-akan macam ada sautan sikit lagi. Tapi mungkin saya salah dengar lah. Kadang mungkin kat sini ada bayi ke nangis ke apa. Mungkin lagi. Tapi saya tak pasti terangkam dekat kamera saya ni ke tak. Okey geng. Jadi dia, warden saya pun terkejut lah. Jadi dah macam tu dia nampak tu, dia terus ambil bungkusan tu, dia bungkus elok-elok baik-baik lah. Dan dia letak di bahagian bawah rumah guru-guru tu lah. Kira bahagian tingkat bawah lah kan. Dan selepas petang dah selesai kerja, barulah dia mungkin dia letak dekat tempat yang sepatutnya atau macam mana. Kira dia tak buang sembarang lah kayu nisan tu. Dan kayu nisan tu 2 kayu nisan ni. Jadi macam inilah geng cerita saya pada malam ini. Okey geng, ni saya nak masuk jalan tengah lah. Jadi macam mana geng dengan kisah yang saya ceritakan pada malam ni. Tapi apa-apa pun saya nak korang semua anggap kisah yang saya ceritakan ni anggaplah sekadar hiburan geng, untuk menemani malam-malam anda. Okey geng, dah sekarang sebab tadi hujan lebat. Sini memanglah kalau hujan lebat waktu tengah malam atau waktu pagi memang berkabus. Dan cuaca agak merem-merem dingin gitu geng. Sejuk gitu lah. Dan tadi masa saya macam terdengar sautan yang macam budak kecil, suara budak kecil tu, lepas saya macam mengajukkan bunyi tu, aduh, ada rasa macam tak sedap lagi. Tapi anggaplah tu perasaan je lah. Okey geng, dah sekarang ni okey, ya. Kita nak lepaskan lagi 2 sempang kampung geng, baru sampai ke kampung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, ada kenderaan di bahagian hadapan, alhamdulillah. Dan aduh, tak sedap lah geng. Itulah geng, kalau kita cerita macam gini kan, dia punya vibe negatif dia tu kadang tangkap juga kat badan. Kita anggap je lah sekadar hiburan. Okey geng, ni nanti lepas ni Allahuakbar, nak masuk sempang kampung saya lah ni, depan ni. Dan minta maaf lagi kalau videonya kejap-kejap turun, kejap-kejap menurun. Apa tu, dia macam longgar dia punya chest strap ni. Dia macam apa, melendut gitu. Sini hati-hati lagi kalau jalan macam ni. Mata nak kena awas lah. Okey geng, depan tu dah nampak jambatan kampung saya. Nanti saya belok kiri lah. Malam ni video pendek-pendek je geng, sebab saya pun ride dekat-dekat je. Alhamdulillah geng, dah sampai. Okey, ni jambatan ni saya belok kiri lah. Ni jambatan sekolah. Okey geng, jadi macam mana cerita saya pada malam ni? Apapun korang anggaplah cerita yang saya cerita malam ni sekadar hiburan je geng.
Jangan ambil serius sangat. Kan nanti apa-apa kan. Jadi saya rasa pun kisah saya nak cerita setakat ni je. InsyaAllah kan kita jumpa next content. Dan sebelum tu tak lupa saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat yang berada di mana-manalah. Lagi kalau sekarang ni dah masuk hari Selasa, geng. Jadi Selasa dah, lagi 2 hari lah nak puasa. Jadi okey geng, kita jumpa next content. Saya tak pasti belum puasa macam mana sebab saya takut tak ada masa nak buat konten macam ni. InsyaAllah kalau ada saya cubalah buat video macam ni. Okey, jadi sekian video saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa next content. Terima kasih kepada yang dah support channel saya. Terima kasih kepada yang dah like, komen, share dan subscribe. Kita jumpa next video geng. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.